Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to our video kerja khusus part 5. Okay, before kita dah buat kerja khusus untuk part 4 bagi semua lampiran urus niaga sehingga urus niaga yang ke-66. Okay, congratulations. So hopefully semua dah complete. Okay, alright. So sebelum kita start continue untuk next lampiran, saya nak ingatkan lagi sekali. Okay, video ni hanya as a tutorial dan juga guideline untuk you follow sahaja, bukan untuk 100% you copy apa yang saya buat. Okay, sebab saya juga akan ubah sikit-sikit yang before ni pun supaya tak nak nampak exactly sama. Okay, dan tolong refer dengan guru sekolah you, okay, dan tolong communicate dengan guru-guru sekolah you supaya you dapatkan info yang lebih tepat. Boleh? Okay, and jangan lupa untuk follow my Instagram Miss Nisa dan juga subscribe my YouTube channel iaitu Cikgu Pakar Kira-Kira by Miss Nisa. Okay, so segala video kerja khusus yang saya akan upload di YouTube dan juga video-video lain yang video-video saya mengajar, okay, untuk 5 subjek kira-kira iaitu Maths, Maths, Ekonomi, Accounts dan juga Perniagaan akan di-upload di YouTube dan juga di Instagram. So jangan lupa follow sebagai support Miss untuk buat banyak lagi video. Okay, alright guys, boleh? Okay, so jom kita start. Okay, so now kita tengok pada lampiran E. Okay, lampiran E. Lampiran E ni akan nampak dekat kertas soalan lah. Okay, for example this one, kertas soalan you nampak lampiran E ni kan. Okay, cuma dekat atas ni Miss ada tukar sikit mengikut kesesuaian. Okay, yang mana Miss buat lebih detail untuk bahagian yang atas ni lah. Yang macam tunai bank ni memang ada sebab kita ada yuran ahli, yuran masuk semua kan. So Miss asingkan juga. Okay, alright. Okay, now Miss terangkan you one by one. Okay, as before kita ada buat macam account, kita ada buat buku tunai, betul? Kat dalam buku tunai tu adalah gabungan antara duit masuk dengan duit keluar. So kalau duit masuk selalunya kita akan masuk belah debit, duit keluar kita akan masuk belah kredit, betul? And both lah, bank dengan tunai kita combine sekali. Tapi untuk jurnal penerimaan tunai, okay, untuk jurnal penerimaan tunai this one, lampiran E dan juga lampiran F adalah jurnal pembayaran tunai. Dia asingkan siap-siap. Mungkin dia nak tengok dari segi yang detail. Okay, so dia akan detailkan dari segi pembelanjaan tu, dia detailkan dekat bahagian kolom yang belah kanan ni. Okay, alright. Alright, okay. So ini Miss dah tukar dalam bentuk Excel. Okay, so urus niaga ni actually tak ada. Urus niaga ni tak ada, tapi Miss saja create dia. Okay, sebab nak mudahkan you untuk tengok. Okay, yang kita ada tarikh, butir, okay, nombor receipt. This one is a nombor document actually. Okay, folio, tunai, kalau kita ada terima duit melalui tunai, bank, kalau kita terima duit melalui macam orang bayar pakai check ke, okay, masuk ke dalam akaun bank kita, ataupun kita daripada tunai kat tangan, kita masuk dalam akaun bank kita. So kita akan masuk dalam kolom ni lah. Okay, yuran ahli, yuran masuk. Ingat lagi lah, yuran ahli ni bulan-bulan dia bayar kita bulan-bulan. Yuran masuk ni adalah once dia masuk dalam kelab kita dia kena bayar. Okay, jualan kios yang kita jual air mineral, air isotonic, bar coklat, semua tu. Okay, sewa gelanggang yang dia ada kita sewakan kepada orang. Okay, and then akaun belum terima, maksudnya kat sini before ni ABT berhutang kita, yang perniagaan A dengan perniagaan B dia berhutang and then dibayar pada kita. So kita akan masuk dalam kolom akaun menerima. Lain-lain akaun lain-lain yang tak ada kat dalam kolom yang this one, dalam kolom di sini. Okay, so kita akan masuk ke dalam lain-lain akaun. Alright, okay. So kita start first. Okay, so pergi pada March 1. March 1 you akan ambil daripada kertas soalan as a baki awal. Okay, tengok balik kertas soalan you. Okay, you cari dekat bahagian yang ada bagi info berkaitan dengan baki-baki yang 1 Mac 2020. So itu adalah you akan rujuk ke situ untuk dapatkan baki awal. Okay, yang ini, yes. Okay, this one. Nampak? Tunai dengan bank. Nampak? So tunai 450. Okay, this one 450 dan bank 30,000. So dua ni as a baki awal sebab dia berada pada 1 Mac this one. Okay, 1 Mac. Alright. So you masukkan as a baki awal untuk tunai dengan bank. Okay, nampak? Tunai 450,000 and 30,000 as a bank.
Boleh? Okay. So, semua apa yang you buat ni, sebab tu Miss kata you kena siapkan lampiran B dulu baru you boleh proceed on lampiran E. Okay, sebab semua ni kita akan ambil. Okay. So, my advice, macam biasa gunakan function Excel sebaik mungkin dengan format yang ada. Okay. Nah, kita tengok balik lampiran yang first kali. Okay. Yang manakah item yang berkaitan dengan tunai? Okay. So, kita tengok pada urus niaga yang pertama bukan sebab dia bayar sewa. Sekarang ni fokus pada penerimaan. Tak kisahlah kita terima duit secara tunai ataupun bank, so kita fokus pada itu saja. Okay, nombor 2, jualan tunai betul. Kita terima duit kan, so kita terima dari segi jualan kios kita, iaitu sebanyak 570. So, my advice, bila you buat lampiran ni, buat macam ni my dear. Miss tunjuk you. Okay, so this one, urus niaga kedua. Okay, tengok sini Miss letak sini urus niaga 2. Nampak di sini urus niaga 2. Okay, so Miss letak sini as a jualan kios. Okay, nombor receipt Miss tak tulis balik tau. Miss just tekan equal. Miss tekan equal and pergi balik dekat urus niaga yang kedua tadi. Kita ada buat kat sini kan, BT semua kan. Okay, just click here and enter. So if anything yang Miss akan berubahkan dia, contohlah Miss macam nak ubah final, tak naklah buat BT, Miss nak buat bill contoh. So bila Miss suka kat lampiran B tu, so automatic lampiran ini akan buat. So tolong buat macam tu lah. My advice, tolong buat macam tu. Memang buatlah macam tu. Bukan tolong, buatlah macam tu supaya Miss nak you mudahkan kerja you. Tak nak bila tak balance you nak betulkan balik depan apa semua jadi masalah kat you. Okay, alright. Okay, so Miss letak ni as a tunai sebab terima saya tunai dan Miss akan letak dalam kolom jualan kios. Okay, settle. Okay, next urus niaga yang ketiga. Okay, pergi balik kat urus niaga ketiga. Okay, kutipan sewa. Kita ada apa ni? Sewa gelanggang. Berapa? 3,000. And dia adalah nombor receipt. Sewa gelanggang kan? So, tulis kat sini as a sewa gelanggang. Nampak? Masukkan you punya nombor dokumen. Tunai juga. Tapi Miss letak di bahagian sewa gelanggang. Okay. Alright. Amount ni tak akan sama dengan Miss takkan sama dengan Miss. Okay, Miss dah tukar dah. Okay, so you kena buat by your own. Ni just as a guideline sahaja. Alright, okay. Next, urus niaga yang ke-6. Okay, tengok 3, 4 tak. 4, 5 tak nampak sebab kita ni membayar lesen, so bukan pasal menerima. Belian barang bukan pasal menerima, so tak boleh masuk Kita tengok urus niaga yang ke-6 berkaitan dengan kutipan sewa adalah duit kita terima duit secara tunai. Okay, amount dia 1840 dan nombor dokumen dia adalah R1002. Okay, so nampak. Alright dah. Okay, apa? R1002 and 1840 sewa gelanggang. So, Miss masuk ke dalam kolom sewa gelanggang. Nampak? Okay. Miss just tunjuk yang atas ni bawah nanti you akan buat sendiri. So, you akan nampak pattern dia. Once you nampak pattern, okay. Okay, next. Kita tengok pula pada urus niaga yang ke-7. Adakah dia berkaitan penerimaan? Yes, apa? Menerima yuran. So, kita terima yuran. Obviously, berkaitan dengan penerimaan. So, as kita kena masuk dalam lampiran E lah. Amount yang dia kasi adalah 4,000. Nombor receipt. Kita nombor receipt daripada R1003 hingga R1002. Ini pun Miss dia buat equal. Tekan saja dekat sini. So, Miss akan tiru dia saja. Okay. So, tulis ni as a yuran pertandingan futsal. Nampak nombor receipt Miss letak macam ni. Okay. R1003 hingga RR1022. Alright. And Miss letak dia bahagian layanan account sebab ni tak ada berkaitan dengan kolom yang ada dekat dalam ni. Yuran ahli semua tak ada kena-mena. Alright. Okay. Next, settle. Okay, tengok pada urus niaga 8 tunai dibankkan. Okay. Alright. Okay, this one Miss nak clearkan balik Okay, untuk urus niaga yang ke-8 pada 4 Mac untuk tunai dibankkan. Okay, macam mana Miss buat? Okay. Ingat tak tadi kita ada baki awal dekat soalan? Kita ada baki awal 450 kan? This one nampak 450 ni. Okay. So you akan ambil lemah tu juga untuk you calculate untuk tunai dibankkan. So baki awal Miss akan tambahkan dengan urus niaga kedua, urus niaga ketiga, urus niaga keempat, urus niaga ke-6 dan 7. Kenapa? Sebab ini adalah semua urus niaga yang melibatkan penerimaan. Tapi kalau ada tunai you kena tolak lah. So Miss ambil 450 tambahkan dengan urus niaga semua, Miss dapat 5140. Nampak 5140. Okay, tapi Miss tak bawa masuk semua ni. Oh sorry, tambah lagi 1 4,000. Sorry, tambah lagi 1 4,000. Okay, so yang 4,000 tu kenapa yang dekat atas ni Miss lupa taruh? Sorry, ni atas ni 4,000. Okay, kat atas ni 4,000. So total dekat tangan Miss sebenarnya adalah, okay, sekejap. 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 + 1 4,000 +
Okey, total dekat tangan Miss sebenarnya adalah 9,140. Ini yang sepatutnya 9140, tapi Miss hanya buat masuk 8,000 saja dalam bank kan. So means that Miss ada lagi baki sebanyak Miss ada lagi baki sebanyak 1,140 lagi. Nampak? 1,140 lagi dekat tangan. So 1140 Miss akan brought forward untuk tunai di bank kan yang seterusnya. Okay, Miss ulang lagi sekali. Macam nak buat 450 ni adalah baki awal. So tambahkan dengan semua urus niaga. Antara urus niaga ni adalah urus niaga yang kedua, ketiga, keempat dan urus niaga yang keenam dan ketujuh. Okay, tambahkan urus niaga yang semua ni, and then you akan dapat amount. Okay, ni Miss punya amount lah 9140. Lepas tu Miss akan tolakkan dengan amount yang Miss dah bank in. So macam ni Miss bank in sebanyak 8,000 ke dalam account bank. So 9,140 Miss bank in 8,000. So Miss ada lagi 1,140 yang tinggal dekat tangan Miss. Okay, faham? Okay, so this one Miss masukkan 8,000. Okay, so Miss akan pergi dekat lampiran E untuk Miss masukkan dia. Pergi lampiran E, Miss tulis sini sebagai tunai. Nampak tunai? Okey, folio K, kita tak ada nombor dokumen. Miss masukkan ke dalam, mana Miss masukkan dalam bank. Sekarang ni berkaitan duit masukkan, kita masukkan yang mana bertambah, tunai ke bank. Daripada tunai kat tangan, pergi ke bank. So tunai dekat bank yang bertambah, sebab tu Miss masuk dekat sini. Okey, dan Miss masuk ke bahagian lain dan account. Alright, okey. Ini maksudnya apa? Ini tak ada apa-apa. Tak perlu tulis pun nanti kata jawapan you. Cuma Miss nak bagi tahu, oh Miss ada lagi 1,140 tunai di tangan. So senang Miss nak refer balik. Nah, itu saja. Okey, Miss dah masuk 8,000 betul, tapi Miss ada lagi balance 1,140 tunai di tangan. So Miss akan bawa brought forward nanti. Boleh? Okey, good. Alright, next pergi pada urus niaga yang ke-9. Tengok 9 ni apa? Yuran diterima. Yes, maksudnya kita terima duit. So bila kita terima duit, okay, this one Miss asingkan sebab kita ada ni 1,780 ni yuran ahli, 600 ni adalah yuran masuk. Miss asingkan. Okay, yang yuran ahli ni nombor receipt dia daripada 10023 sampai 10111. Yang yuran masuk 10112 sampai RR 10123. Di sana Miss asingkan dia. Okay, pergi kat lampiran E. Okay, urus niaga 9. Alright, so urus niaga 9, nampak? Miss asingkan ni yuran ahli, yuran masuk, tarikh 6 Mac. Miss asingkan receipt dia, nampak? Okay, so Miss asingkan amount juga. Dan Miss asingkan dia. So, kenapa Miss asingkan, nampak? This one Miss masuk dalam yuran ahli. Yang 600 ni Miss masuk dalam yuran masuk. Is it clear? Alright, good. Okay, next, moving forward, kita pergi ke lepas 9, tengok 10. 10 urus niaga 10. Miss tak sebut tarikh, Miss sebut urus niaga sebab tarikh kadang sama. Okey. Menjelaskan kadar bayaran, so tak boleh masuk sebab bukan berkaitan duit masuk. Kutipan sewa, yes, berkaitan duit masuk sebanyak 2,900. So RR 10124. So masukkan ke dalam this one. Okey, so nampak? Yes, tulis ni sewa gelanggang. And Miss masuk kat kolom yang sewa gelanggang 2,900. Miss tak type tau, Miss tekan equal dan pergi dekat yang tadi, yang dekat 2,900 yang ni, Miss tekan je kat sini. Yes, so nanti kalau katalah tak nak lah buat 29 jam, nak tukar jadi 30 jam contoh. So dia akan berubah kan. So taklah kamu pergi kat lampiran in untuk adjust, dia akan automatic berubah. Yes, Miss suka ingatkan banyak kali sebab Miss nak kerja you mudah. Miss tak suka susahkan. Miss nak kerja you susah. Okay, alright. Next, seterusnya kita tengok pada urus niaga ke-12. Urus niaga ke-12 adakah berkaitan dengan duit masuk? Yes, duit masuk sebab jualan tu tunai. Amount 296. BT 2002 lah dokumen kita. So, pergi lampiran E, urus niaga yang ke-12. Jualan kios. Okey, kita jual kan? So, jualan kios, BT 202, amount 296. Pergi dekat kolom jualan kios. Alright, so jualan kios lah. Nampak? Atas ni. Kios. Okey, settle. Okey, seterusnya kita pergi kepada urus niaga yang ke-13. Sentiasa pergi tengok lampiran B lampiran B. Urus yang ke-13 adakah berkaitan dengan duit masuk? Yes, berkaitan dengan duit masuk. Kenapa? Kita menerima cek tapi bukan tunai. Bila dia kata cek, maksudnya kita akan masuk dalam kolom bank. Macam Miss saya tu letak 3,500. So amount you berubah Jangan sama dengan Miss. So you boleh letak dalam 2,500 ke 4,000. So jangan letak sama dengan Miss, okey? So this ada RR 10125. So pergi kat dekat 13 ni, masukkan dia. Nampak? 3,500. Dan masuk dekat bahagian sewa gelanggang punya kolom. Okey? Alright.
So semua ni you akan nampak sama sahaja. Okey, 14. Pergi lampiran 14 berkaitan menerima cek juga. Maksudnya kita terima duit. Okey. Alright, apa beza dia? Okey. Miss, kenapa saya tak tulis kelab futsal Sonic? Kenapa tak tulis as ABT? Kenapa nak kena tulis sewa gelanggang? Okey. You akan tulis nama ABT ni kalau dia cakap dia bayar hutang. Okay, so, kalau dia tak cakap dia bayar hutang, so you kena tulis dia ni bayar untuk apa. Kalau macam ni dia untuk sewa gelanggang, so you akan tulis as sewa gelanggang. Tapi kalau dia kata menerima cek daripada kelab futsal bla 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 bagi membayar hutangnya, so kat dalam lampiran E you akan tulis nama dia dekat sini. Tapi dia sama bukan bayar hutang, jangan tulis nama dia. Faham? Sebab tu kat sini ni pun mesti tak tulis bahagian ABT. Okay, faham Okay. Seterusnya kita pergi pada urus niaga yang ke-14. Sama juga tadi kan, kita terima cek tapi daripada mana? Cek daripada perniagaan A bernilai 1,300. Okey, kita terima ni untuk apa dia kata? Adalah untuk membayar hutangnya, betul? Okey. Right, lampiran E. Okey. So untuk membayar hutang, nampak? Untuk membayar hutangnya. Okey. Macam mana Miss tahu dia bayar hutang dia? Okey. Kenapa yang Miss tahu Sebab kita tak ada keluarkan apa-apa invoice. Tapi macam mana Miss boleh tahu? You tengok dekat soalan. Nampak tak dekat sini? Dia ada bagi baki berkaitan dengan akaun menerima dengan akaun membayar. Okay, nampak? 1,300 sini, nampak? So ini menunjukkan yang perniagaan ini pernah berhutang dengan kita 1,300. So this is the time yang mana dia bayar kepada kita. So hutang kan, sebab tu Miss sudah di kelab futsal Tiger. Dan 1,300 ni Miss letak dekat dalam kolom akaun belum terima. Boleh? Boleh? Okay. Right. Okay, tak apa. Okay, next. Seterusnya, kita pergi kepada urus niaga yang 14 sudah. Tengok 15. 15 berkaitan dengan mengeluarkan invoice. So, bila mengeluarkan invoice maksudnya adalah urus niaga kredit. So, bila urus niaga kredit, dia tak ada kena-mengena dengan duit masuk, duit keluar. Especially kita tengah buat berkaitan dengan jurnal penerimaan. So, Miss dia tak ada berkaitan dengan duit keluar, so tak ada duit masuk. So, tak perlu masuk Okay. Urus niaga ke-16, jualan tunai. Yes, berkaitan dengan duit masuk, kita jual tunai sebanyak 382. Untuk apa ni? Jualan tunai. Dan kita punya nombor dokumen adalah BT2003. Right. So, dia dah punya detail. Okay, jualan kios lah. Okay. And dokumen masuk ke dalam kolom. Okay, boleh? Boleh Okay. So, settle ni semua. So, you akan masuk sendiri Masukkan sendiri. Okay. Okay, tak apa. Miss tengok pada ni. Urus niaga yang ke-20. Kita pergi pada urus niaga 20 berkaitan dengan tunai di bank kan. Okay. Urus niaga 20 untuk tunai di bank kan. Okay, nampak kat sini? Hari tu kan nampak tak? Dekat urus niaga yang ke berapa Yang ke berapa kat situ? This one. Urus niaga yang ke-8. Kita ada masih lagi 1140 tunai di tangan kan? Nampak? 1140. Okey. Tengok dekat urus niaga yang ke-20. Sini nampak? 1140. Tunai di tangan masa urus niaga yang ke-4. Miss tambahkan dengan semua urus niaga yang terlibat secara tunai. So, Miss tambah dengan urus niaga 9, 11, 12, 16, 17, 18. Tolak dengan urus niaga 19. Kenapa Miss tolak dengan urus niaga 19? Sebab urus niaga ke-19 ni nampak 19 berkaitan dengan menjelaskan secara tunai. So, duit Miss keluar. So, bila duit Miss keluar, Miss kena tolakkan dia. So, Miss dapat 8,236. Okay. So, Miss back in sebanyak 7,000. So, maksudnya Miss ada lagi 1,236 tunai di tangan. Sebab tu kalau you perasan, Miss letak dekat sini sebagai tunai tapi ada 1, 2, 3, 6. Miss ada lagi balance tunai di tangan. Okay. So, this one macam biasa kontra. Design macam biasa kontra dan masukkan bahagian kolom bank dekat sini. Okey, nampak Miss masuk 7,000 kan? So lampiran ini pun Miss ada 7,000 juga. Boleh? Okey. Alright, so settle. So amount tu you tolong masuk sendiri So Miss tak nak biasakan you tengok Miss punya nombor saja. Okey. Okey, jap. Miss tolakkan dia. Okay, ini detail lah. Alright. Ini dari segi nama Miss Guide lah. Okay, ini antara lah urus niaga yang you akan masukkan. Okay.
And then pada urus niaga yang ke-26. Yang ke-26 pun sama tunai dibankkan. 26. Okay, Miss fokus pada dia tunai dibankkan. Okay, 26 this one. Before ni apa? Baki bak 136. So Miss tambahkan yang before ni. Okay, iaitu urus niaga 21 dengan urus 23. Miss tambahkan, Miss dapat 4856. Tapi Miss cuma make in sebanyak 3000. So Miss ada lagi balance sebanyak 1856 lagi. So this one Miss akan brought forward on next. Tunai dibankkan. Okay, so settle. Okay. Next, untuk urus niaga yang ke-35 sama juga tunai dibankkan. So kita ada kat sini, before ni adalah 1856. So 1856 ni kita bawa forward on this year. Untuk urus niaga yang ke-35. Okay. So untuk urus niaga ke-35, kalau kita tengok kat sini, nampak amount yang sebelum ni? Okay, this one 1856. Mana yang before ni punya. Miss tambah dengan urus niaga 28. Okay, dia kena Miss sebut urus niaga, you fokus dekat kertas sendiri Urus niaga 28, 29 tolak urus niaga 30 sebab 30 ni berkaitan dengan Miss bayar secara tunai. Tambah dengan 32 tambah 33 dan tolak dengan urus niaga 34. So Miss dapat 6533. Tapi Miss tak masukkan semua, Miss masuk 5000 je. So Miss ada lagi balance 1533. So 1533 Miss brought forward on next. Nampak sini? Tunai 1533. Okay. Yang lain tu masukkan saja benda yang sama. Sewa gelanggang, jualan kios, kelab futsal tiger. Kelab futsal tiger ni adalah maksudnya mesti dia bayar berkaitan dengan hutang. Cuba tengok urus yang ke-44 sekejap. You tengok urus niaga yang ke-44. Okay, nampak menerima cek 44 ya. Menerima cek daripada kelab futsal tiger. Okey, daripada kelab futsal bagi tempahan sepenuhnya gelanggang berjumlah. Okey, dia tak cakap pasal hutang my dear. Tak cakap pasal hutang. So bila tak cakap pasal hutang, kita kena buat apa? Boleh tak kita tulis ABT? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebabnya dia tak cakap pasal hutang. Dia cakap untuk tempahan khas. You akan nampak dekat lampiran D. Okay, so dia bukanlah ABT. Yes, baik. Nampak? Sebab tu you kena belajar kat sini. So this one Miss ada tulis kelab futsal tiger, Miss akan tulis as sewa gelanggang. Okay, so on here Miss akan tukar. Miss tak boleh letak 3500 ni dekat bahagian ABT. Betul, cuma nama je salah. Miss letak dekat bahagian sewa gelanggang, Miss letak bahagian ABT. Sebab dia bukannya kita terima cek, sebabkan dia bayar hutang kepada kita, bukan. Okay. Ni lagi apa lagi yang nampak lain sikit. Okey, tengok urus niaga 39 tu dah tunai dibankkan sekali. Urus niaga yang ke-48. Urus niaga yang ke-48 tunai dibankkan juga. Kalau tadi kita punya balance 1533 kan. Okey, lepas tu ambil amount 1533 tu. Itu amount ni you ambil amount you yang before ni punya dekat urus niaga 35 berapa tunai tangan yang high tu tinggal. Okey. Tolak dengan urus niaga 36 sebab duit keluar, tambah urus niaga 38, tambah 41 punya urus niaga 42 tambah 43, 45, 46, 47 tambahkan dia. Dapat jawapan. Macam Miss punya, Miss dapat 13373 tapi Miss tak buat masa semua. Miss cuma bank in 12000 je. So Miss ada lagi balance sebanyak 1373. So ini Miss akan brought forward on the next tunai dibankkan. Okay, nampak ni balance Miss. Okay, macam biasa masuk dekat kolom bank juga. Okay, settle. Okay, and yang lain semuanya sama. Masukkan saja. Yang mana yuran ahli, yuran masuk semua sama. Okay, yuran ahli, yuran masuk ni tak apa. Yang mana lain yang Miss akan ni, yang sama tu Miss biarkan untuk you buat sendiri, untuk fikir sendiri. Okay, ini adalah urus niaga yang ke-50. Urus niaga 50, kita tengok urus niaga 50 kat lampiran here. Okay, urus niaga 50 berkaitan dengan sama juga kisah je lah. Yuran masuk dengan yuran ahli. Okay, kita masuk kat sini. Ini yuran ahli dan yuran masuk. So yuran ahli 2780 tapi receipt dia sampai 10175. Yang yuran masuk 550, receipt dia sampailah 1028. So this one Miss asingkan juga. Kalau perasan nampak? This one. Okay, masukkan yuran ahli kolom this one, yuran masuk kat sini. Settle? Okay. Yang lain tak ada apa-apa. Jualan kios sewa gelanggang tu you boleh buat sendiri. Sure you boleh sendiri. Okay, last one. Tunai dibankkan. This one. Yang mana yang daripada yang before ni 1373 ni kan. Okay, urus niaga 48 tu kita akan bawa forward on urus niaga 63. Tengok urus niaga 63. Okay,
So yang before ni punya 1373 ni tambahkan dengan urus niaga 50, 51, 54, 55, 58, 60, 61 tolak dengan urus niaga 62. Mana nombor yang Miss nak sebut, maksudnya urus niaga tu bukan melibatkan urus niaga tunai. Sebab tu Miss tak masukkan dia, okey. So Miss dapatkan sini sebanyak 14,662. Okey, ini adalah amount yang Miss dapat. Okey, tapi Miss tak masuk semua, Miss masuk 12,000 je. So bermaksud Miss ada lagi tunai di tangan sebanyak 2,662. Okey, so tunai di tangan Miss lah. Okey, settle. Ni kutipan sewa ni duit masuk dalam lampiran E. Menjelaskan belanja surat khabar, duit keluar jangan masuk. Menjelaskan belanja penyelenggaraan, duit keluar, so jangan masuk. So ini akan masuk dalam urus niaga 65, 66 masuk dalam urus niaga, lampiran F berkaitan dengan pembayaran. Okey, siap? Yes, siap. So itulah lampiran E. Okey. Bila once you dah siap, you akan total upkan dia dekat bawah ni, you tulis sebagai jumlah. So jumlah you akan dapat. So yang Miss ni 55,900. Ni Miss punya amount jangan sama dengan Miss. Adalah jumlah tunai. Ini adalah jumlah duit masuk untuk bahagian bank. Okey, yang ini adalah amount semualah. Okey. And check either balance ke tak. Tengok Okay, yang ini adalah 148102 ni adalah Miss ambil daripada this one. Miss tambahkan 2 dia, nampak? 55972 tambah dengan 9212. So Miss tambahkan dia, Miss dapat amount ni. Okay. Yang ini pula Miss tambahkan semua ni. Nampak warna biru ni? Okay, Miss tambahkan semua, Miss dapat ni. Okay. Supposedly amount yang ini dengan ini kena sama. Tapi kenapa tak sama? Sebab Miss kat sini nampak ada kekurangan 30450. Mana dapat dia? Miss dapat daripada yang baki awal tadi. Sebab baki awal ni Miss tak letak dekat dalam mana-mana kolom yang dekat sini. Sebab tu itu beza dia. So memang balance lah jawapan dia. Okay? Boleh? Okay, so settle. So ini adalah lampiran E. Miss nak tekankan. So apa yang Miss nak tekankan untuk lampiran E, tolong alert untuk urus niaga yang berkaitan dengan duit masuk sahaja. Yang duit masuk melalui tunai masuk kat kolom tunai, yang duit masuk menggunakan bank masuk ke dalam kolom bank. And then you asingkan, masuk dekat yuran ahli ke, yuran masuk ke, sewa gelanggang ke, jualan kios ke, ABT ke ataupun lain-lain, you kena asingkan. And alert bank receipt punya nombor, iaitu nombor dokumen, dan juga butir, make sure tulis butir yang sesuai lah. Sewa gelanggang, jualan kios, tunai di bank ke, apa ke, make sure yang jelas kan. Nama ABT jangan tulis kalau dia bukan berkaitan dengan dia bayar kepada kita untuk menjelaskan hutang. Itu kena alert. Okay, boleh? So make sure you settlekan semua ni, and then you akan dapat jumlah dia. So jumlah ni yang kita akan guna nanti. Okay guys? Okay, so make sure you buat sampai habis. So kita akan continue untuk lampiran F juga on next video. Okay? Alright, thank you for watching. Assalamualaikum.